Festival Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Brunei 2026 edisi Ramadan dilancarkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Festival menyediakan akses pasaran berstruktur, peluang jualan dan rangkaian ekspor bagi PMKS Brunei. Diadakan di Setia Point, festival dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi LKEB. Acara menghimpunkan lebih 140 perniagaan tempatan merangkumi beberapa sektor termasuk makanan dan minuman, fashion, penjagaan diri, rumah dan gaya hidup, perkhidmatan dan jenama yang baru muncul. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD melancarkan Bazar Eko Ramadan BIBD di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Diadakan bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-42, acara melibatkan lebih 40 perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain mempromosikan transaksi tanpa tunai, bazar yang berlangsung sehingga 15 Mac itu juga menyediakan ruang untuk bersungkai dengan kenangan nostalgia berkongsi makanan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi bulan Disember tahun 2025. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik yang dijalankan ke atas 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar dari 11 sektor ekonomi seluruh negara. Kajian mengukur keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Indeks utama BSI iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan adalah 50.3. Bagi bulan Disember tahun lalu, indeks tersebut menunjukkan keadaan perniagaan yang lebih baik berbanding bulan sebelumnya. Ia terutamanya disebabkan oleh faktor bermusim seperti pembayaran bonus pekerja di sektor awam, promosi jualan hujung tahun dan peningkatan perbelanjaan pengguna semasa tempoh cuti sekolah. Walaupun terdapat beberapa pandangan pesimistik disebabkan oleh gangguan cuaca, aktiviti percutian ke luar negara dan kelembapan projek dalam beberapa sektor, ia diimbangi oleh sentimen positif di kalangan perniagaan besar dari industri-industri utama. Bagaimanapun, bagi subindeks pengambilan pekerja berada pada tahap 49.9, terdapat penurunan dalam jumlah pekerja disebabkan kaki tangan yang berhenti atau tamat kontrak dan penyelesaian projek. Subindeks kos perniagaan pula berada pada tahap 50.3 disebabkan oleh pembayaran bonus akhir tahun, peningkatan perbelanjaan gaji disebabkan oleh pengambilan pekerja baharu, kenaikan gaji serta gaji bagi kerja lebih masa dan perbelanjaan berkaitan dengan projek baharu dan juga pembelian bahan. Dari segi sektor ekonomi, pengangkutan dan komunikasi, minyak dan gas dan yang berkaitan, hotel dan restoran serta perdagangan borong dan runcit menunjukkan peningkatan. Ia disebabkan peningkatan aktiviti perjalanan dan permintaan yang tinggi dalam perkhidmatan semasa musim cuti sekolah dan kedatangan pelancong pada Disember 2025. Bagaimanapun, terdapat beberapa sektor ekonomi menunjukkan penurunan terutama kewangan dan insurans, pertanian, perhutanan, perikanan dan ternakan serta harta tanah dan pemilikan kediaman. Manakala dari segi saiz, perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar menunjukkan peningkatan. Ia disebabkan oleh kontrak jangka panjang dan peningkatan jualan yang dikaitkan dengan promosi dan acara akhir tahun. Projek baharu serta penyertaan dalam acara akhir tahun dan sentimen lebih kurang sama mencatatkan aktiviti yang stabil. Maklumat terperinci mengenai BSI layari laman sesawang BDCB www.bdcb.gov.bn atau Instagram BDCB @centralbank.brunei.
Gerai Ramadan sangat sinonim dalam masyarakat setiap kali menjelangnya Ramadan. Tahun ini, 250 gerai Ramadan tersedia di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah dengan menawarkan beraneka jenis masakan, kuih muih dan minuman. Seperti lazimnya, gerai-gerai Ramadan menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli pelbagai juadah berbuka puasa. Gerai Ramadan turut menjadi landasan bagi pengusaha memperkenalkan produk keluaran masing-masing. Tahun ini, 10 gerai terdiri daripada usahawan Malaysia. Beroperasi bermula 2 petang, para peniaga dinasihatkan agar sentiasa menjaga kebersihan, kehalalan dan kesihatan makanan, termasuk sumber makanan serta proses makanan dibuat. Sementara itu, kru RTB berkesempatan meninjau gerai Ramadan di kawasan letak kereta berhadapan dengan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Hampir 100 petak gerai Ramadan disediakan. Dalam pada itu, bagi sama-sama menyokong inisiatif mengurangkan penggunaan sisa plastik dan pencemaran plastik, para pengunjung gerai Ramadan disaran untuk menggunakan beg dan barang guna semula. Gerai Ramadan yang diadakan setiap tahun merupakan peluang terbaik kepada para pengusaha untuk menambah rezeki serta menjana pendapatan. Di daerah Blaid, 2 kawasan gerai Ramadan menjadi tumpuan, iaitu kawasan Lapang Tudung Saji, Jalan Seti Diraja Kuala Blaid dan kawasan Perkarangan Pasar Nika, Jalan Lorong 3 Selatan Seria, disertai oleh lebih 130 penjajah yang mula beroperasi dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Bagi daerah Tutong, lebih 90 petak jualan disediakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bila, manakala gerai Tutong Bus edisi Ramadan pula diadakan di JT Sungai Tutong. Gerai Ramadan daerah Temburong pula diadakan di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar. Lebih 40 pengusaha mengambil bahagian dalam acara jualan tahun ini menawarkan pelbagai jenis makanan dan minuman. Aktiviti ekonomi waktu malam sepanjang bulan Ramadan terus menunjukkan perkembangan positif. Sahur Saturday The Last Kopek dikendalikan Big Begawan Project menjadi antara platform yang bukan sahaja menghidupkan suasana malam, malah membantu merancangkan ekonomi pengusaha tempatan dengan menjana pendapatan tambahan waktu sahur. Bermula 10 malam hingga 2 pagi, acara ini menghimpunkan 98 usahawan mikro, kecil dan sederhana tempatan secara bergilir-gilir setiap minggu yang menawarkan makanan, minuman serta produk kreatif. Menurut penganjur, inisiatif berkenaan bertujuan menyediakan ruang niaga yang inklusif khususnya kepada usahawan yang menjalankan perniagaan dari rumah. Alhamdulillah dalam 10 tahun buat Sahur Saturday, kami juga rasa amat bersyukur melihat lagi banyak event-event sahur yang ada di Brunei ini. Artinya orang ramai lebih banyak sedar yang event macam ini boleh membantu peniaga tempatan kita ni. So memang impaknya untuk ekonomi kita ni andang ada. So and then also Sahur Saturday dari dulu sampai sekarang memang 100% lokal. Kami memang suka support bisnes-bisnes tempatan kita ni yang lebih datang dari MSME yang di rumah.
Acara Sahur Saturday terus mencatat sambutan amat menggalakkan daripada orang ramai serta agensi kerajaan dan swasta sekaligus membuktikan inisiatif berkenaan berjaya menjadi platform penting dalam memperkasa usahawan tempatan di mana acara tersebut menjadi pelopor acara sahur di negara ini dan memberi impak jangka panjang. Alhamdulillah, sambutan yang kami dapat dari pihak orang ramai, dari agensi-agensi kerajaan dan juga pihak kerajaan sangat-sangat memuaskan dan kami pun berasa amat syukur yang banyak orang support acara ini dan inisiatif ini. Sebenarnya kami pun indah sangka benar-benar di luar jangkaan kami yang Sahur Saturday akan menjadi sebuah brand atau akan menjadi the pioneer in sahur events ini. Sebahagian pengusaha tempatan mengakui Sahur Saturday bukan sahaja membantu meningkatkan jualan, malah memperkukuhkan promosi serta kesedaran jenama perniagaan masing-masing. Penganjuran acara seumpama ini dilihat bukan sahaja menghidupkan ekonomi malam sepanjang Ramadan, malah memperkukuhkan ekosistem keusahawanan tempatan secara berterusan. It will definitely help, and along with Big Begawan punya, what do you call this, marketing, it did also help with our sales lah. It does give benefits because obviously Bruneian punya orang-orang Brunei usually time-time moreh ni itu masanya dorang kan apa balik apa berjalan, lihat apa ada. Most of all, the first yang paling important is networking, and then tadi mengenal sesama vendor-vendor lain, and then even though ada yang vendor baru kan startup, vendor yang lama sudah, a big company, and then yang semi. So this is where we network with each other, berkomunikasi, and at the same time bertukar-tukar idea untuk apakan next untuk dapat dibuat lah. Event ini boleh gather semua local vendors, so kami boleh belajar dari each other lah. Belajar dari segi macam setup, apa yang patut diimprove. Acara Letup Lebaran kembali dianjurkan sebagai platform utama menghimpunkan usahawan tempatan di bawah satu bumbung, sekaligus memudahkan orang ramai mendapatkan keperluan hari raya sepanjang bulan Ramadan. Ia bukan sahaja memberi peluang kepada usahawan menjana pendapatan tambahan, malah membantu mempromosikan perniagaan tempatan melalui pendekatan pemasaran yang lebih strategik dan berterusan. Dikendalikan oleh Battle Pro Marketing and Management Services, acara diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Untuk this year, our vendors dalam 100 lebih, and majoritinya adalah usahawan-usahawan tempatan kita ni lah. Kanak-kanak untuk kanak-kanak dari umur setahun sampai umur 10 tahun, orang tua pun boleh pakai. Pineapple morsels, dan ia punya flavor ada original yang sebenarnya, selepas itu dipelbagaikan. Ada pelbagai cara Melayu ditawarkan, songkok, even songkok tenunan, yang juga baru ini saya lihat ada sinjang tenunan. Sanang, macam-macam ada, and then untuk persediaan raya pun semua ada.